A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil yasir wa la tu'assir, Rabbil tammi bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah izin kita bertemu pada pagi ini selesai solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita menyambung kembali pertemuan kita dan juga perkongsian kita dalam Ahkam wal Fatawa Az-Zakah, menerusi kitab Fiqh Zakat karangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung perkongsian kita pada bulan lalu berkaitan dengan asnaf penerima di kalangan al-gharimin, iaitu orang yang berhutang. Yang lepas kita dah menceritakan bagaimana yang disebutkan orang yang berhutang itu adalah mesti berkait dengan hutang kerana keperluan hidup. Dan hari ini kita akan sambung kembali. Kita ingat lagi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita satu doa untuk kita berlindung daripada terbelenggu oleh hutang piutang. Doanya, Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada belenggu hutang, belenggu musuh dan cercaan musuh. Jadi hutang ini adalah satu perkara yang besar di sisi Islam. Kerana itulah kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, ayat yang paling panjang adalah berkaitan dengan hutang. Jadi hutang itu bukan perkara biasa, bukan perkara yang mudah ataupun perkara yang kecil bagi kita. Ada hukum keharusan untuk kita berhutang. Sebab tu Allah dah letakkan, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Islam ada keharusan untuk dia berhutang. Namun mestilah ianya tidak melampaui keperluan ataupun tidak melebihi daripada apa yang diperlukan. Contoh kita dah bawakan yang lepaslah. Contohnya kemampuan dia untuk tinggal di rumah 2 tingkat. Keperluan dia pun tinggal di rumah 2 tingkat, tetapi sengaja dia membuat hutang untuk tinggal di rumah 3 tingkat. Dan kemampuan dia pun tidak sampai pada tahap yang itu. Jadi kalau tahap yang sedemikian, dia tidak boleh dibantu daripada agihan zakat. Itu kita dah cerita yang lepas lah. Kemudian dinyatakan di dalam kitab ini, hutang itu bukan hanya membahayakan peribadi dan ketenteraman orang yang berhutang sahaja, akan tetapi berbahaya bagi akhlak dan juga perjalanan hidupnya. Jadi dinyatakan di sini bahaya dari sudut peribadi, akhlak dan juga ketenteraman orang yang berhutang. Dan inilah yang diperingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berlindung kepada Allah daripada cengkaman hutang, sehingga para sahabat menanyakan apa rahsianya dan kenapa baginda sering mohon perlindungan daripada Allah daripada hal tersebut, daripada keberhutangan, dan menyertainya dengan memohon perlindungan daripada siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Masih Ad-Dajjal. Jadi ini sentiasa Nabi SAW mohon perlindungan dalam doanya, mohon perlindungan daripada Allah agar tidak dibelenggu oleh hutang. Dan daripada siksaan kubur, kemudian daripada fitnah, dan juga
terpelihara daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Jadi tengok perkara yang besar ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila ditanyakan oleh para sahabat, jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza gharuma haddatha. Seorang itu banyak hutang, suka pati. Ni hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Tuan-tuan, kita tengok kat sini, sahabat sampai tanya, pasal apa Nabi selalu doanya minta dijauhkan daripada belenggu hutang? Jadi inilah jawapan Nabi SAW, inna rajula idza gharuma haddatha fakadzaba. Kalau seseorang itu banyak hutangnya, bila dia berbicara akan dia berbohong. Ini tuan-tuan, kita tengok orang yang banyak hutang, dari sudut pertama dia akan kona bayar minggu depan, kona lagi bayar bulan depan, macam dengan niat untuk melarikan diri. Ini yang dinyatakan sini, dia mula menipu. Asalnya dia berhutang, sengaja meninggalkan pula tak nak bayar, kemudian dia beralih kepada menipu. Wa wa'ada fa akhlafa, dan bila dia tidak menepati janjinya. Sama tadi, dia janji nak bayar, dah sign kontrak nak bayar, sudahnya tidak dibayar akan hutang tersebut. Dah menipu, tak nak bayar, sudahnya dia mungkir akan janjinya. Jadi inilah yang berlaku bila mana seorang manusia itu terbelenggu kerana hutang piutangnya. Jadi sebab itulah di dalam Islam sungguh cantik bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan bahawasanya adanya golongan yang perlu dibantu di dalam penerima zakat itu terdiri daripada golongan orang yang berhutang kerana keperluan hidup. Itu tuan-tuan. Jadi maka di sini kita jelaslah, keberhutangan seseorang itu adalah sesuatu yang besar dalam aspek kehidupan, untuk menjaga akhlaknya, menjaga imannya. Jadi oleh kerana itulah adanya penerima zakat itu di kalangan mereka. Jadi itu, kami di Lembaga Zakat Selangor tuan-tuan, hutang satu perkara ataupun satu permohonan yang memang semakin hari semakin tinggi, sampailah ke hari ini hutang. Jadi oleh kerana kita tengokkan tuan-tuan, kutipan zakat semakin ketara penurunan kutipannya, cecah 20% tak capai target yang telah ditetapkan. Kalau tahun-tahun lepas dia akan ikut on track dia, tapi sekarang ni makin lama dia menurun sedikit, 20% banyak, 20%. Jadi oleh sebab itulah hutang permohonannya semakin hari semakin meningkat. Kadang-kadang kita pun terkejut, orang ni kerjanya bidang profesional, gajinya lebih daripada 10,000, rupa-rupanya duduk dekat rumah sewa. Rumah sewa bukan rumah sewa yang bawah 1,000, atas daripada 1,500. Dia menyewa 3-4 bulan tak boleh bayar dan nak dihalau. Sekarang ni kita berdepan dengan keadaan yang sekarang macam ni lah. Sekarang macam ni. Baru-baru ni saya ada uruskan satu permohonan dihalau daripada rumah. Dia seorang isteri diceraikan oleh suaminya. Dia high profile lah suaminya, nama memang tak boleh sebut, kalau sebut tuan-tuan memang kenal. Dia diceraikan, suami dia pun umur dah 80 dah umur, kahwin lain.
ceraikan, tinggalkan isteri ini pula mualaf. Tinggalkanlah dengan keadaan rumah tak berbayar, isteri dah umur 50 lebih, mana nak cari kerja? Sewa rumah 1,800, nak zakat bayar pun kita terkulak-kulak 1,800 bulan. Jadi kita bincang, kita minta dia pindah ke rumah yang lebih mampu untuk dibantu dan sesuai untuk dia. Dia duduk seorang-seorang, 1,800 rumah besar mana kan? Baik duduk seorang-seorang tu rumah yang lebih sesuai untuk dia. Jadi itulah realiti yang berlaku sekarang ni. Cuma sekarang ni dia tak berapa nak nampak sangat hutang sewa beli rumah, hutang sewa beli kenderaan, tak berapa nak nampak sangat sebab masih lagi dalam tempoh perlepasan daripada bank. Kita tak tahu lah bulan 10, bulan 11 nanti macam mana. Jadi masyarakat kita kena hadap, dan kami di Lembaga Zakat Selangor juga kena memikirkan sesuatu. Jadi ni. Dan ada juga yang dalam kategori dia boleh tersangkut jadi fakir dan juga miskin kerana hutang, jatuh habis. Bila mana oleh sebab hutang itu dia diisytiharkan sebagai muflis. Ini banyak tuan-tuan, memang banyak ni. Saya pun ada beberapa kes yang kita uruskan yang pangkat pesara kerajaan Jusa tapi declare sebagai muflis. Kita tengok kesian. Bila tanya sebab apa, ini sebab lepas je pencen buat bisnes dengan kawan. Apa bisnes pula? Kawan tipu. Bisnes tu pula buat loan, sebelum pencen dah buat loan, tak boleh nak bayar. Ini berlaku ni. Ini realiti tuan-tuan. Jadi itu sebagai contoh, berhati-hatilah. Ini sama juga, kawan minta pinjam, sudahnya dia menipu. Bila tanya bila nak bayar, nanti aku bayar, nanti aku bayar. Sudah kita tengok dia mewah, kita pula yang menanggung. Cuma kita perlu tahu, memang ada dalam agihan zakat tersebut, dia boleh membantu orang yang berhutang kerana masalah orang lain. Maknanya dia menjadi penjamin kepada orang lain. Dia menjamin orang lain untuk buat hutang. Grantor lah. Jadi kalau macam tu pun kita boleh ambil kira, cuma tengoklah kadarnya kan. Kalaulah dia jadi penjamin untuk beli TV, itu kita pun tak nak bantu. Nak beli TV bukan keperluan kan, bukan keperluan beli TV. Baru-baru ni ada orang minta hutang bayar mak tahfiz anak 6,000 lebih mak tahfiz. Hutang berapa lama, 2017, 6,000 lebih untuk yuran mahat tahfiz. Bagus, kita pun tak nak bantu kan. Budak nak belajar mahat tahfiz, kita nak bantulah. Pergi ke rumah, kita tengok pasal apa TV ni plastik pun tak dah buka lagi. Kita tanya bila beli TV ni, ini baru beli ni. Mengaku alhamdulillah, dia mengaku baru beli TV. Berapa agak-agak ni? Murah je, dalam 1,000 lebih. 1,000 lebih tu kalau boleh bayar sikit dekat mak tahfiz tu kan elok. Dia kata tak, ini bukan keperluan TV ni, sebab tu saya beli. Mak tahfiz tu keperluan untuk belajar, sebab tu saya mohon pada zakat. Pandai tak dia? Pandai tak tuan-tuan, nampak tak? Kalau dia beli TV hutang, zakat tak bayar, dia tahu. Jadi dia hutanglah, tunggakkan mak tahfiz tu, dia tahu zakat akan bayar. Ini kita tak berapa nak layan lah orang macam ni. Jadi itu tuan-tuan. Kemudian kita lihat Rasulullah SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis bagaimana Nabi SAW bertanggungjawab. Ini nak ceritalah, bertanggungjawab itu diletakkan kepada Baitul Mal ataupun kepada institusi pengurusan zakat. Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi rajuli al-mutawaffa alaihi dain fayus'al hal taraka lidaini min qada' fa in hudditha annahu taraka wafa'an shalla alaihi wa illa qala
sallu ala sahibikum. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh qala ana aula bil mu'minin min anfusihim faman tuwaffiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uh. Rasulullah SAW pernah didatangi satu keluarga, seorang lelaki yang meninggal dunia tapi masih mempunyai hutang. Kemudian baginda bertanya, apakah ia meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya? Apabila dikemukakan bahawa dia meninggalkan sesuatu yang dapat memenuhi hutangnya, maka Nabi mensalatkannya. Sedangkan apabila tidak ada, maka Nabi SAW sabda, salatlah kamu sekalian untuk temanmu ini. Dan ketika Allah membukakan kemenangan padanya, dia berkata, aku lebih utama mengurusi orang-orang mukmin daripada dirinya sendiri. Maka barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai hutang, maka akulah yang akan membayarnya. Hadis ini disepakati dalam Bulughul Maram, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tuan-tuan, dalam hadis ini satu perkara kita perlu ingat, bagaimana tindakan Nabi SAW minta daripada ahli keluarga cari kod-kod ada daripada simpanan ke, daripada harta ke, milik si mati yang mampu untuk melunaskan hutangnya, bayar. Sebab itulah bila ahli keluarga kita meninggal dunia, tolong jangan rebut harta pusaka tersebut. Bayarkan hutangnya terlebih dahulu, selesaikan apa yang tertangguh padanya. Sebab soal hutang ni kan, dia berhutang, dia akan dipersoalkan nanti. Cumanya di sini janganlah sampai ini ceritanya Nabi SAW, dia solatkan, baginda solatkan orang yang mati tadi kerana dah selesai hutang. Kalau tak selesai, Nabi SAW buat, solatkanlah temanmu ini, kata Nabi. Nabi SAW tak solatkan. Untuk bantu melunaskan. Nak pula kawan kita kan, kita tahu rumah dia belum habis, jangan mandai-mandai. Kadang-kadang kita betapa pentingnya untuk melunaskan hutang. Jadi itulah tuan-tuan dan Allah. Bil mu'minin min anfusihim. Aku ini lebih utama untuk menguruskan akan orang-orang yang beriman, orang mukmin. Faman tuwaffiya, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi dainun, dan ataskulah, kata Nabi SAW, yang akan menjelaskannya. Ini adalah satu hukum bahawasanya bukan Nabi menggunakan duitnya, tapi Nabi SAW akan menggunakan hasil daripada kutipan zakat untuk menjelaskannya. Kenapa dikatakan ana aula bil mu'minin? Aku ini adalah lebih berhak, lebih utama untuk mengurusi orang beriman. Maka kalau orang itu beriman, dia berhutang, hutangnya kerana keperluan. Orang itu beriman,
hutangnya jelas dia telah usaha bayarnya, tetapi bila dia meninggal dunia, inilah yang dinyatakan. Samalah sekarang. Dah kalau orang tu berhutang kad kredit kerana untuk bermewah, juga bukan dalam kategori Volkswagen Passat. Ni saya tak tahulah siapa ada pemilik Volkswagen, boleh ceritalah nanti kan. Volkswagen Passat, dia parking bawah pokok tumbang, himpaplah penyek kereta dia, bentuk pokok bumbung dia tu. Jadi dia datang kepada zakat nak minta untuk kos baiki kenderaan, sebab dia dah berhutang. Nak baiki kenderaan satu, dia tak bayar pula tiap-tiap bulan, sebab dia kata kereta dah rosak, tak naklah bayar. Dia nak claim insurans, katanya tak boleh sebab bencana alam. Dia tak ambilnya bencana alam punya. Sudahnya kereta tu dah lah berbulan-bulan dekat workshop. Rupa-rupanya pula Volkswagen harganya jatuh. Saya pun tak faham macam mana dia punya pengiraan. Harganya jatuh jauh sangat. Jadi dia dah berhutang, dia dah dipanggil untuk jelaskan, bank minta jelaskan, kalau tak bawa nak istiharkan dia muflis. Ni kita bincang, kita kata kenapa tak bayar, ceritanya kenapa dia tak bayar bulan-bulan. Cerita insurans ke baik pulih tu cerita lain, cerita kenapa dia tak nak bayar bulan-bulan tu. Jadi katanya dah kereta tu rosak, dia tak nak bayar, dan kita pun tak boleh nak bantu. Sebabnya dia perjanjian dia beli kenderaan tu dia bayar bulan-bulan. Kalaulah dia bayar bulan-bulan jalan macam biasa, mungkin kami boleh fikirkan macam mana kita nak bantu baiki kenderaan. Tapi kalau kita fikir baiki kenderaan, hutang tu pun tak selesai, dah sudahnya dua-dua kita nak bayar, dua-dua kita nak bantu, dah serupa macam kita beli sebiji kereta. Sebiji kereta kita. Jadi itulah kita pun jadi pening kan. Yang baru ni minta untuk baiki enjin, gearbox semua Satria, Proton Satria. Harga gearbox dengan enjin dia repair dekat 7,000. Tuan-tuan, Satria kalau beli 3,000. Kita pun sebersalah nak cakap. Kita nak cakap dia nak jual tak boleh, kita nak suruh beli lain tak boleh, kita nak bantu pun macam tak berbaloi. Tapi kesian pun ada. Jadi macam-macam tuan-tuan, kita nak kena fikirkan macam mana kita boleh bantu orang macam ni. Jadi itulah, atas dasar itu pula kaum muslimin juga dirangsang untuk menolong orang yang mempunyai hutang. Atas dasar tadilah Nabi SAW sebut bahawasanya aku ini lebih utama ke atas orang yang beriman. Jadi atas dasar itulah dirangsang orang Islam yang lain untuk saling tolong menolong, kerana kita tidak lain tidak bukan adalah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, seseorang telah kena musibah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia membeli sebatang pohon sehingga hutangnya banyak dan dia dinyatakan muflis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kamu sekalian untuk orang ini. Kemudian orang-orang yang bersedekah kepadanya akan tetapi tidak sampai pada batas untuk membayar hutangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada orang yang memberikan hutang, ambillah olehmu apa yang ada dan tidak ada bagi kamu kecuali apa yang ada itu. Tengok bagaimana Nabi SAW jaga dari aspek hutang ni. Kisah ni adalah seorang ni dia beli pokok ni pokok untuk digunakan lah. Kemudian dia masalah pokok tu rosak, tumbang. Kemudian dia tak boleh nak bayar balik, tak mendatangkan hasil pada dia. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW minta para sahabat yang lain kumpulkan sedekah. Sedekah ini adalah zakat.
Mana tolonglah untuk orang ni menggunakan dana zakat. Jadi berzakat pada dia. Kemudian masih tak cukup lagi, Nabi SAW jumpa si pemberi hutang tadi, owner asal pokok tersebut, katanya ambillah olehmu apa yang ada. Yang selebihnya itu tidak ada melainkan apa yang telah dikumpulkan sahaja. Jadi ini untuk perseorangan antara orang Islam boleh bincang. Mungkin ada pertimbangan, hutang 10,000 dah bayar 5,000 ni, adik-beradik apa salahnya duduk bincang, tak apa, abang halalkan, contoh. Tapi kalau pergi dekat bank tuan-tuan, maunya tuan-tuan jangan baca hadis ni, duduk depan kaunter tu kan, Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, tuan-tuan bangun manager bank, ni apa cerita pula ni? Ni bukan duit manager bank, bukan duit apa-apa, memang duit bank cerita lain. Tuan-tuan dapat janjian bayar, kita kena bayar. Tak boleh bayar, kat Malaysia ni ada agensi AKPK, agensi apa dia, kaunseling AKPK, agensi kaunseling pengurusan kewangan, lebih kurang macam tu lah. AKPK ada, jumpa dengan AKPK, bincang macam mana nak strukturkan semula hutang. Jadi kami pun kalau di zakat, permohonan berkaitan dengan hutang rumah, hutang peribadi, hutang kad kredit, kita akan minta dulu dia ada refer tak dengan AKPK. Refer dengan AKPK, nampak dia punya usaha, barulah kita akan cuba untuk membantu. Rumah kalau tertunggak, boleh keluarkan duit ke WSP untuk bayar, boleh, tak ada masalah. Ataupun nak bayar bulan-bulan pun boleh minta. Tapi ada orang dia tak nak gunakan duit ke WSP, dia nak terus direct kepada zakat, katanya hak dia. Bukan, belum hak dia lagi. Sepatutnya dia gunakan apa yang ada pada harta dia, itu hutang dia tu. Ramai lagi orang lain yang perlu dibantu. Dia pakailah duit KWSP dia ada ASB, pakai ASB, bayar. Bukan kita suruh dia jadi muflis dulu baru kita bantu, tak. Bayar apa yang ada dulu, selesaikan, kemudian barulah pergi kepada zakat. Tapi bila mana orang tu kata ini hak dia, sedangkan dia ada kemampuan untuk menjelaskan hutang, memang jelas ini tidak halal bagi dia. Kalau dalam akaun 2 ada 100,000, hutang dia baru berapa ribu, 10,000, keluarkanlah, tak ada jadi masalah. Tapi segelintir pemohon memang dia akan cuba sembunyikan harta dia. Dia kena jawab, dia kena pikul. Kita dah belajar kan, dia kena pikul apa yang bukan hak dia diambil. Takkan nanti Masya nanti nak jumpa fakir miskin pulang balik, nak jumpa gharimin yang berhak pulang balik. Kita fikir benda macam tu, yelah, kita fikir rugi kita, tapi kita tak fikir rugi kita masa hadapan. Jadi tu kena ingat sama-sama lah tuan-tuan. Kemudian kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila keadaan orang yang berhutang itu sulit, maka harus diberi waktu sampai ia merasa mudah, dan apabila kamu sekalian bersedekah, maka hal itu lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahuinya. Jadi ayat ini pun jelas kepada kita, kalau kita bagi pada orang lain hutang, pinjam, tunggulah dalam keadaan dia rasa mudah nak bayar, rasa cukup nak bayar, barulah kita ambil. Tapi kalau dalam keadaan dia pun hidup merempat, dia pun tak ada rumah, makan serba tak cukup, inilah kalaulah kita memang pegangannya kuat dengan agama, lebih baiklah kita anggap dia sebagai sedekah, halalkan je lah. Tapi nak cakap tu mudah,
Kita nak minta. Tapi kalau lah setakat 100 200 tu kan, apalah kiranya salahnya, lepaskan je lah. Jangan kita pun tersangkut, dia pun tersangkut. Jadi jangan. Memang hak boleh ambil, boleh minta, tapi apalah kalau dah diajar kan, lebih baik bagi kamu. Tak kata tak boleh, boleh, tapi lebih baik kalau bersedekah. Jadi itu terpulanglah kepada kita. Telah digaris panduankan dalam Al-Quran, sampaikan Nabi SAW pun dah bagi tahu mana yang baik, pilihlah. Tapi kalaulah dalam keadaan pinjaman dengan bank tadi, inilah masih diguna pakai, tengok ulama kita di Malaysia pun guna pakai, minta kepada bank negara, minta kepada kerajaan, wujudlah AKPK. Maka adanya dia agensi kredit, agensi kredit nama dia. Adanya satu sistem yang juga mengikuti apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak banyak, sedikit masih ada. Maka orang yang tak mampu untuk bayar hutang, asalnya dia buat pinjaman, dia mampu bayar. Tapi bila dalam satu tempoh belum selesai, dia tak mampu, mungkin ada musibah, mungkin ada masalah lain, jadi dia pergilah kepada AKPK tadi, dia bincang. AKPK akan jadi orang tengah untuk dengan bank ataupun pemberi hutang tadi, bincang kembali struktur semula. Dia mampu bayar hutangnya asal 1,500 sebulan, tapi dia mampu bayar 500. Bayar 500, dia strukturkan kembali. Dia akan tengoklah jumlah gaji. Jadi itu juga diguna pakai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di Lembaga Zakat Selangor, selain daripada hutang, keperluan hidup yang sedemikian, rumah, kenderaan, hutang makan dan minum, hutang tempat tinggal tadilah, kita juga membantu berkaitan dengan hutang perubatan. Soal perubatan, walaupun kita tengok orang ni belum lagi jalani pembedahan, tapi kenapa kita bantu menggunakan gharimin, hutang? Kita ambil kira dari sudut fiqh, bila mana orang itu akan termasuk di kalangan kategori orang yang berhutang kerana keperluan hidup. Contohnya nak pakai stand jantung, jadi injap tersumbat, nak pakai stand untuk buka saluran tersumbat dia, jadi kosnya dalam 4,000 5,000 lah, lebih kurang macam tu. Jadi kos dia tinggi, berkemungkinan orang ini akan jadi berhutang. Jadi asas itulah Zakat Selangor akan membantu. Contoh kan, Ustaz Abdullah Iraqi, tuan-tuan kenal kan? Macam ni, pak tumbang. Dia mengajar pula dekat tempat yang elit. Orang dia punya jemaah dia Tan Sri, Datuk Sri, golong kerabat. Dia bukan dekat surau masjid lah, dekat rumah dia mengajar hadis. Kemudian dia tumbang, jatuh dia. Jadi kalaulah depan dia memang VVIP, dia tak hantarnya ke hospital Kuala Lumpur, hospital Serdang, dia hantarnya ke hospital yang dipikir paling elok lah. Dia hantarlah ke swasta. Hantar ke swasta, kemudian kos memang tinggi lah hospital swasta. Sudahnya ustaz dah sedar-sedar pun, jantung dia tersumbat satu tu pun 98% dah tersumbat, terpaksa pasang stand. Kos dia tinggi. Jadi siapa yang bayar? Ada salah seorang yang bayar. Dia pakai swab kad kredit je tuan-tuan, 28,000. Saya kata ni kad kredit boleh swab sekali 28,000 ni, kaya kan. Jadi dia swab kad kredit dia. Mungkin dia mampu, dia tak ada masalah. Tapi bagi ustaz tu, Ustaz Abdullah, perlu dibantulah, perlu dibantu. Jadi sebab dia pun kerjanya kuliah, dia pun ada madrasah dia.
dia buat. Jadi kita bantunya. Itu contoh. Kemudian ada pula mereka yang diuji dalam keadaan stroke, tiba-tiba kan stroke. Semalam saya pergi uruskan satu kes, wanita baru 6 bulan melahirkan anak, umur 40 umur, anak yang ke-8 dia lahirkan. 6 bulan anak tu menyusu badan lagi, stroke mak dia. Semalam sedih juga kita tengoklah, baby tu diletakkan baring sebelah mak dia stroke, nak menyusu, baby 6 bulan menyusu dekat mak yang stroke. Susu masih keluar, memang biasa doktor pun akan suruh dia susu. Susu keluar, susukan sebab takut bengkak lagi masalah lain. Jadi saya tengok semalam lah. Jadi yang tu kita bantu. Soal makan minum suami dia boleh selesaikan, tak ada masalah. Tapi bila dah stroke, dia akan melibatkan keberhutangan lain. Apa dia? Disebabkan nak beli susu khas, nak beli pampers, nak beli ubat, akan menyebabkan yang lain-lain akan tertunggak. Jadi disebabkan itu kita bantu. Kalau kategori ini kita bantu untuk perubatan, beli pampers, beli susu, belilah peralatan yang lain. Jadi itu yang kita lihat. Kalau orang stroke tu memang terbaring, memang keperluan untuk katil, keperluan untuk kursi roda, itu pun kita kena fikirkan di Lembaga Zakat Selangor. Jadi macam-macam kita, katil tu kita nak tahu single crank ke double crank ke, sampai macam tu pun kita kena fikir. Sebab kadang-kadang orang minta katil yang boleh tekan bangun sendiri, tekan duduk sendiri, tapi dia stroke. Kita kata nak buat apa, dia pun tak boleh tekan. Tak sesuai. Maka kita lihat keperluan. Ada pula yang minta kursi roda custom made punya. Dia tak boleh kursi roda yang ready made, yang macam biasa tak boleh, yang boleh baring, boleh berdiri pun ada. Jadi itu kita kena beli khas. Ada yang dia sekadar kaki dia sebelah je tak ada. Contoh tuan-tuan, dia minta kerusi roda elektrik, duduk rumah je. Katanya kursi roda ni saya nak buat pergi surau. Memang kita tak bagi, kita risau. Kita memang kalau boleh kita elakkan nak bagi kursi roda elektrik bila orang tu dah ada niat nak berjalan keluar. Kecuali dia bekerja, kita akan terima. Contohlah dia OKU, tak boleh bergerak, dia perlukan kursi roda elektrik. Kursi roda elektrik tu mahal tuan-tuan. Paling murahnya ada pun tak silap saya 5,000 lebih. Itu paling murah lah, tak tahulah. Itu tak ada gear kot. Kalau ada gear tu 10,000, 12,000. Dah harga tu, harga Waisuku. Dia ada gear, dia memang ada gear. Boleh laju, boleh pelan. Tapi tuan-tuan, memang kalau kita doa mohon tu, kita akan tengok kami akan ni sesuai tak sesuai. Kadang-kadang dia minta benda-benda yang pelik. Orangnya betul sakit, anak-anaknya pula minta benda yang lain daripada apa yang perlu. Betul susu, betul pampers, betul ubat, betul, tiba-tiba minyak UI cap limau pun klaim dengan kita. Ini memang betul. Minyak UI ni nak buat apa? Katanya nak panaskan perut. Kata-kata ni bukan kategori apa, kategori ubat. Zakat ni bantu apa yang diperlukan, kategori ubat. Kalau pampers tu sah-sah lah keperluan. Tapi kalau anak umur setahun, 2 tahun, pampers tu memang kena beli. Takkan zakatnya nak kena beli kan? Kita pampers dewasa. Pampers dewasa. Ada pernah kita uruskan tuan-tuan, banyak kes cerita kalau pasal perubatan, banyak permohonan perubatan ni. Dekat Kelang, seorang budak lelaki, rupa elok dah, belajar lagi. Dia tidak ada kemaluan hadapan. Kemaluan, dia lahir dengan kemaluannya berada di dalam kulit. Macam mana nak cerita Kemaluan dia tu tidak terkeluar, jadi dia tak boleh buang air. Lelaki. Ini apa, ujian Allah untuk dia lah. Rupa elok. Dia dah jalani tak silap saya dekat 12 kali pembedahan untuk buat saluran dia nak kencing, untuk saluran dia nak buang air besar.
punyalah kita nak macam mana nak sokong ni, kita tak tahu macam mana. Kita nak baca pun tulisan doktor kan, tulisan doktor. Kita nak baca pun kita bukan doktor, kita nak tengok. Sudahnya terpaksa jugalah kita tengok apa keadaan dia sebenarnya. Memang bila dia buka seluar dia memang tak ada, dia rata, tak ada apa, tapi adalah tiup-tiup pipe dia keluar untuk saluran kencing, saluran berak, pakai stoma bag kan. Itu ada. First time saya tengok. Kos dia memang tinggi. Dia perlu sentiasa pakai pakai pampers untuk memastikan, sebab dia dah buat pipe keluar. Jadi kencing tu dia akan sentiasa keluar supaya tak merosakkan buah pinggang. Dia lahir-lahir memang macam tu. Ni memang itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kami di Zakat Selangor menguruskan berkaitan dengan perubatan. Apa yang lebih besar tuan-tuan? Yang lebih besar di Zakat Selangor, perubatan yang kita tanggung adalah tak boleh lari daripada dialisis. Dialisis, hemodialisis kan, kos sangat-sangat tinggi. Untuk satu orang pemohon setahun kita perlu sediakan dekat 30,000 untuk kos cucian darah. Itu tak termasuk lagi suntikan Aprex, EPO untuk cair darah lagi. Kalau ada masalah lain, dia nak tukar dia punya tabung, tak boleh sama. Kalau dia ada masalah penyakit berjangkit pula, tak boleh samakan dengan orang punya dialisis. Kesian tuan-tuan. Kita tengok umur paling muda kita bantu sekarang ni umur 2 tahun dialisis. Lahir-lahir memang rosak dia punya buah pinggang. Ujianlah untuk dia. Cuma kalau pakar buah pinggang, dia akan syorkan yang muda-muda ni, carilah siapa nak derma buah pinggang kan, selagi boleh selamatkan, tak perlu dialisis, sebab kita boleh hidup dengan sebelah buah pinggang. Cumanya kena jagalah. Ada yang mak dia bagi buah pinggang pada anak, alhamdulillah elok setahun, lepas setahun anak tu buah pinggang tu rosak, mak dia pun rosak buah pinggang. Tu tak boleh nak buat apalah, dah usaha kan. Tapi bukan kita tak adalah orang datang saya nak mohon dialisis, kita kata tak, pergi cek buah pinggang dulu. Tak, kos operate buah pinggang mahal tuan-tuan. Nak beli, apalagi nak beli buah pinggang, bukan kita boleh suka-suka letak buah pinggang lembu, letak buah pinggang orang dah meninggal, tak boleh. Bukan suka-suka. Jadi kos dialisis. Kemudian kos untuk cucian air, CAPD, cucian air di rumah, buah pinggang sampai satu tahap. Ataupun untuk pesakit jantung, dia tak boleh nak buat hemodialisis, cucian darah dekat center, dia kena buat dekat rumah. Masuk pipe air, keluar pipe air sebelah. Buatlah sendiri kat rumah. Ada dia punya ni. Jadi tanya sakit tak sakit, wallahu alam, kena tanya. Kita tengok pun kesian. Masuk, kadang-kadang yang masuk tu berapa liter, yang keluarnya tak sampai 0, berapa liter, dah bengkak kakinya. Dah bengkak kaki, biar 2-3 hari masuk pula air sampai ke paru-paru. Kesian, dah kena hantar balik. Inilah situasi yang kami perlu berhadapan di Zakat Selangor. Bukan sekadar di hospital, di Zakat Selangor. Jadi kalaulah berkaitan dengan perubatan, memang sangat-sangat kami perlu peka. Apa yang kami boleh bantu, kami bantu. Tapi tuan-tuan tengoklah, kalaulah sampai ke setahun kita perlu ada dekat 30-40 juta untuk dialisis sahaja, memang kami sangat-sangat perlukan kutipan zakat yang lebih tinggi. Sebab setiap tahun dia akan meningkat pesakit. Kos perubatan juga meningkat. Kita nak cut, kita kata tuan, kami boleh bantu cuci darah ni dalam seminggu sekali. Tak boleh tuan-tuan. Seminggu 3 kali dia cuci darah. Kita nak buat sekali, habis 2-3 kali tu sekali cuci 180. Kalau dia tak mampu nak tanggung, sudahnya dia pun tak pergi cuci darah, bengkak balik kaki dia. Kesian. Jadi kita tak boleh, kita nak cakap apa, bukan sebersalah. Kita memang kena menanggung, sebab mereka ni akan berhutang.
Ni melibatkan nyawa. Kita perlu bantu orang macam ni. Kemudian tuan-tuan, sebelum kita berakhir, saya perhati jam tu daripada tadi tak bergerak. Oh, tujuh syukur Allah. Saya nak pergi kerja sebenarnya ni. Saya tengok tak pukul 7 lagi, tak apalah, sedap je saya. Saya nak pergi kerja kejap lagi. Tak apa. Akhir sekali, satu hadis daripada Qabisah. Qabisah ni satu hadis bagaimana yang menceritakan kebenaran kepada umat Islam ataupun satu hukum umat Islam itu dibenarkan untuk meminta-minta dalam 3 keadaan. Jadi nanti kita akan sambung lain lah. Pertama, keadaan bila mana dia berhutang kerana keperluan hidupnya, makan dan minumnya, juga untuk ahli keluarganya. Kemudian yang kedua, dia berhutang kerana maslahah orang lain. Dia boleh meminta-minta. Dia berhutang kerana nak bantu keluarga, bantu kawan dia, dia jadi penjamin. Boleh dia meminta-minta. Dan yang ketiga, dia berhutang kerana maslahah umum, untuk kepentingan awam. Contoh apa dia? Dia hutang untuk pembinaan masjid. Sanggup. Jadi belah masjid kata bumbung belum selesai. Dia pun ketika tu dia mampu, dia swipe lah kad kredit dia untuk beli bumbung, contoh. Kemudian tiba-tiba dia ditimpa musibah ataupun hilang pekerjaan ke apa, dan dia berhutang. Hutang itu bukan untuk diri dia, dia buat untuk kepentingan umum. Dia juga boleh dibantu ketika itu. Jadi yang tu kita akan kupas nantilah bulan akan datang insya-Allah. Cumanya hadis Qabisah ini perlu kita tahu, kalau orang tu datang meminta-minta, dia memang tak ada apa persiapan makan dan minum dia, maka kita sebagai umat Islam wajib bagi pada dia. Dia memang kita tahu dia tak ada apa, bagilah pada dia. Tapi kalau dia dah cukup, dia dah makan, tapi tiba-tiba dia minta, ini haram bagi dia. Dalam hadis ini ceritakanlah. Jadi tu kita perlu tahu hukum meminta-minta pada orang Islam. Kita tak boleh nak cakap tengok dia duduk, yang kau ni asyik nak minta aje, orang tu tak makan lagi. Bagi apa keperluan dia, makan, selesai. Dia minta nak bekerja, carikan kerja. Tapi kalau hari ni minta makan, besok minta makan, itu cerita lain. Jadi yang dinyatakan di dalam hadis ini daripada Qabisah ni adalah untuk kebenaran pada umat Islam, membenarkan mereka meminta-minta dalam 3 keadaan tadi. Jadi wallahu a'lam. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah nanti kita akan masuk lagi macam mana kita nak tahu bahawasanya kita ini adalah kategori orang yang layak dalam gharimin ini, bila mana kita bukan berhutang tapi kita ditimpa musibah. Contohnya COVID-19. Nanti kita akan masuk bulan hadapan insya-Allah. Jadi sebelum kita berhenti, ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa soalan ya? Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguh dulu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan dan juga manfaat kepada kita semua dan kefahaman kepada kita insya-Allah. Cukup sekadar itu, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkurang, tersilap, saya mohon ampun dan maaf, serta teguran daripada tuan-tuan yang lebih mahir daripada saya. Kita tangguh dengan baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi